Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video seterusnya untuk ulang kaji kertas 2 Fizik SPM ya. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 ya. Okey, ini adalah modul kecemerlangan ya yang cikgu ambil untuk percubaan SPM 2021 ya. Okey, ini adalah senarai formula ya untuk merangkumi semua ya topik-topik ya yang telah kamu pelajari daripada tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5 ya. Jadi kamu boleh rujuk sini sebagai formula asas dan nilai-nilai pemahalan yang diberikan ya. Okay, kita mulakan dengan bahagian A dengan markah 60 ya. Ada 8 soalan struktur yang wajib kamu jawab lah ya dalam ruangan yang disediakan. Okey, soalan yang pertama, rajah 1.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis P ditutup. Okey. Ini suis P lah yang pada bekalan voltan rendah ni. Dan disambungkan ya pada voltan lampau tinggi ya yang katod ni supaya dia ada pergerakan menuju ke anod. So namakan proses yang bolehkan pemancar elektron pada katod. So ini adalah pancaran termion ya. Yang kedua, nyatakan satu alasan mengapakah voltan lampau tinggi kita gunakan. Okey, kalau untuk keluarkan elektron daripada logam, sekadar kita gunakan bekalan voltan rendah. Tapi kalau kita nak dia bergerak daripada katod ke anod ni, kita kena gunakan voltan lampau tinggi ya. Jadi tujuan dia untuk memecutkan elektron. Okey, B, rajah 1.2 menunjukkan lintasan satu sinar katod yang tak lengkap dalam medan elektrik. Okey. Ini dia menuju ke bekalan kuasa voltan lampau tinggi, negatif dan positif itu adalah terminal dia. Okey, lengkapkan lintasan dia oleh kerana elektron dia bercas negatif dan tentu dia akan pergi kepada plat positif seperti gambar ni lah ya. So, satu markah. Okey, berikan satu sebab bagi jawapan anda. Okey, sebab sinar katod bercas negatif. That's why dia pergi kepada plat yang disambungkan kepada terminal positif yang bahagian bawah ni. Okey, so semua markah adalah 4 lah untuk soalan 1 ya. Okey, soalan 2, rajah menunjukkan sebuah sistem hidrolik yang mengandungi ombur kecil dan ombur besar. Ombur kecil dan ombur besar masing-masing punya keluasan keratan rentas 0.02 meter persegi dan 0.5 meter persegi. Apabila pemegang ditekankan ke bawah, daya F 30 Newton bertindak ke atas ombur kecil. Ya. So, kalau nampak sinilah, ya, kita ada daya F 30 Newton, daya yang dikenakan pada ombur kecil yang nilai dia 0.02 meter persegi. Kita juga ada ombur besar 0.5 meter persegi dan kita ada beban M kilogram. So, namakan prinsip yang terlibat dalam sistem hidrolik ini. Ini adalah prinsip Pascal. Okay, B, nyatakan satu sebab mengapa kehadiran gelembung udara dalam sistem hidrolik menyebabkan sistem tidak cekap. Okay, bila kita ada gelembung udara, ya, jadi sebab itu dia akan, daya yang kita kenakan kat sini yang menghasilkan tekanan itu digunakan untuk pemambatannya. Sedangkan kita nak nilai tekanan tu sama ya, daripada ombur kecil terus pergi ke ombur besar melalui cecair yang digunakan. Sebab itu udara yang ada udara, cecair yang ada udara, gelembung udara adalah kurang efektif kurang berkesan untuk pemindahan tekanan yang sama dalam cecair ini. Okey. Okey, soalan C, hitungkan GC maksimum M yang boleh diangkat oleh ombur besar Jadi berapakah nilai GC maksimum? Kita kena cari nilai berat dia dulu Jadi kita keluarkan nilai yang ada. Kita ada daya F1 30 Newton pada ombur kecil, yang A1-nya 0.02 meter persegi lah. Dan A2 0.5 meter persegi, yang ni yang pada ombur besar, nilai luas dia. Dan kita nak daya, kita cari dulu daya dia F2 Masukkan dalam formula F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Kita akan dapati nilai F2 dia lah 750 Newton setelah kita buat darab silam kat sini lah Maka kita tukarkan kepada GSIM, iaitu formula W sama mg. Kita ada W 750. Kita bagi dengan pecutan graviti dia, kita dapatlah 76.5 kg. 3. Rajah 3 menunjukkan susunan alat radas eksperimen untuk menentukan muatan haba tentu air.
Pemanas rendah dengan kuasa 0.1 kW digunakan untuk memanaskan 250 gram air pada suhu 30 darjah Celsius. Air tersebut dipanaskan selama 5 minit sehingga suhu meningkat ke 59 darjah Celsius. Okay, apakah maksud muatan haba tentu? Okay, maksud dia ialah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bagi 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Ya. So, itu nilai muatan haba tentu dari segi maksud dia lah. Okay. Jadi sebenarnya kat sini kita boleh ingat dia punya formula sebenarnya. Ya. Kita boleh ingat dia punya unit sebenarnya, iaitu joule per kilogram per darjah Celsius. Joule tu adalah untuk tenaga, unit tenaga, kilogram adalah jisim, darjah Celsius adalah suhu. So semua maklumat tu kena ada lah, tenaga, jisim dan juga suhu untuk memberikan istilah kepada muatan haba tentu. Okey, B, hitung jumlah tenaga haba dibekalkan oleh pemanas rendah itu. Maka kita keluarkan nilai P 0.1 kW bersama dengan 100 watt. Masa 5 minit. Okay, kita dapatkan dalam saat. So, kita gunakan Q sama dengan PT lah. Ya. Kita kali 100 kali 300. Kita dah ada maklumat. Kita dapatlah 30,000 joule. Okey, hitungkan muatan haba tentu air. Okay, yang ni dia nak nilai C. Okay, kita keluar nilai. Kita ada Q. Kita ada jisim 0.25 kg, kita ada perubahan suhu dan kita nak nilai C kecil. Ya. Okay, masukkan dalam nilai. Okay. Maka kamu akan dapati nilai C dia adalah 4137.9 joule per kilogram per darjah Celsius. So, masukkan sajalah nilai Q, nilai jisim, ya, nilai perubahan suhu yang ada. So, apakah anggapan untuk soalan ni? Ya? Okay, bila melibatkan nilai haba, nilai suhu, maka kita kena ingat tiada haba dibebaskan ke persekitaran. Barulah dapat nilai seperti mana yang kita kira ni. Okey, markah dia tak adalah. Ya. Okey, penggantian nilai dalam rumus 1 markah. Jawapan akhir dengan unit betul 1 markah. Okey, 4. Lajang 4 menunjukkan sebuah satelit sistem kedudukan sejagat GPS yang telah dilancarkan dari bumi ke angkasa lepas. Sebelum meninggalkan bumi, satelit tersebut perlu mencapai had laju lepas untuk membolehkannya berada di angkasa lepas. Satelit tersebut berada pada ketinggian 20.2 km di atas permukaan bumi. Kita ada maklumat jisim bumi, jejari bumi, ya, dan juga pemalaji lah, kegravitian. Ya. So, apakah soalan pertama ditanya apakah maksud had laju lepas? So, had laju lepas ialah had laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi bagi mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Di sini ada typing error lah. Di sini adalah hal laju, bukan hal lajau. Ini silapan ejaan saja. Okey, seterusnya hitungkan hal laju lepas bagi satelit tersebut. Okey, kita ada nilai lagi lah. Jisim bumi, jejari bumi dan pemalaji kegravitian semesta. Okey, gunakan formula V punca kuasa 2 GM per R. Okay, masukkan nilai, kamu dapatlah nilai V dia ialah 11,155.14 meter per saat. Sekarang ni dia nak hitung laju linear ketika satelit itu mengorbit bumi. Okay, kita ada nilai jisim bumi, jejari bumi, nilai G dan kita kena ambil juga nilai ketinggian dia. So, 20.2 km tukar pada meter jadi 200,000 meter. Okay, masukkan formula sama. V sama dengan punca kuasa GM per R. Okay, di sini kita ambil kira nilai ketinggian dia dengan nilai jarak daripada pusat bumi, kita campurlah. Maka dapatlah 7875.6 meter per saat. Okay, 2 markah ni penggantian nilai dalam rumus. Okay, jawapan akhir dengan unit yang betul 1 lagi markah. Ya. Okay, hitungkan tempoh orbit satelit tersebut. Okey, jisim bumi berapa, jejari bumi dan nilai G tu semua ada. Ya. Okey, kita masukkan menggunakan formula T, punca kuasa 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Okay, kita masukkan nilai, kita dapat 5122.2 saat. Okay, tandakan jawapan betul dalam petak sediakan mengenai jenis satelit dalam lajang 4. Okay, ini adalah satelit apa? Ini adalah satelit bukan geopogon. Sebab
tempoh orbitnya lebih pendek daripada 24 jam ataupun berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Itu sebab dia lah. Ya. Okey, 5. Rajah 5.1 dan rajah 5.2 masing-masing menunjukkan sinar cahaya melalui dua batu permata, batu A dan batu B. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sudut genting? Okey. So, sudut genting adalah sudut tuju dalam medium yang berketempatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketempatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Okay, lebih senanglah sebab dalam soalan dah ada maklumat ya. Rajah 5.1 dia punya sinar tuju 24.4. Batu B rajah 5.2 37. Okey, lepas tu yang keluar ni adalah 90 darjah. Okey, dua-dua pun sama. Dan ketempatan masing-masing, A ni 3.5 kg per meter padu, B ni 2.8 kg per meter padu. Okay, maklumat yang ada dalam soalan sangat membantu untuk jawab soalan yang B ni lah. Ya. Okay, bandingkan sudut genting, ya, nampak jelas sudut genting 5.1 lebih kecil pada sudut genting 5.2. 5.1 24.4, yang ni 37. Macam mana kita tahu sudut genting? Ya? Apabila I sama dengan C apabila R dia 90 darjah. Nampak? Yang keluar ni 90 darjah. So, sudut yang 7 yang ada ni adalah dua-dua sudut genting. Okey, ketempatan nampak jelas lah ya. Ketempatan 5.1 lebih tumpat daripada 5.2. Okey, hitungkan indeks biasan N bagi batu A dan batu B. Okey, kita gunakan N sama 1 per sin C. Dapatlah indeks biasan dia 2.42. Kita masukkan nilai C dia lah, sudut genting ya. Okay, batu B pun sama, masukkan sudut genting ni 37, dapatlah indeks biasan 1.66. Kedua-duanya tampak unik sebab indeks biasan tiada unit. Okay, dua markah pengiraan dan jawapan akhir tampak unik ya. Okey, yang seterusnya D, menggunakan jawapan 5C1 dan 5C2 bandingkan indeks biasan. Okay, indeks biasan 5.1 lebih besar pada indeks biasan 5.2. Nyatakan hubungan antara indeks biasan dan ketempatan. Kita boleh katakan ketempatan bertambah, maka indeks biasan juga bertambah. Ini berkadar terus ya. Kalau sudut genting pula, indeks biasan bertambah, sudut genting akan berkurang. Ini hubungan ni berkadar songsam ya. Ini kamu boleh refer yang kamu jawab tadi lah, perbandingan antara 5.1 dan 5.2 mengikut kuantiti yang ditanya ya. Soalan 6, rajah 6.1 dan rajah 6.2 menunjukkan graf lengkung bagi rebutan dua sumber radioaktif. Jadi kamu boleh tengok kat sini ya, graf keaktifan radioaktif melawan masa dari segi sumber asal dia, separuh hayat dia dan nilai masa yang diambil lah untuk dia mereput. Nampak ada perbezaan yang jelas ya. Kalau kita tengok kat sini, masa untuk graf yang kedua ni lebih cepat lah berbanding yang pertama ni ya. Dan sumber asal dia kalau kita tengok sini sama ya. Nilai dia sama. Okey, apakah maksud separuh hayat? Okey, separuh hayat ialah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi satu sampel radioaktif itu mereput. Okey, B berdasarkan maklumat yang ada dalam soalan lah ya. Daripada soalan dan juga rajah dia. Okey, bandingkan keaktifan awal sumber-sumber itu. Okey, jawapan dia samalah ya, sebab kita tengok tadi nilai dia adalah hampir sama ya. Nilai dia adalah sama, bukan hampir sama ya. Okey, bandingkan sela masa untuk keaktifan dia. Okey, sela masa rajah 6.1 tu lebih besar berbanding sela masa rajah 6.2. Okey, kadar reputan 6.1 kurang daripada reputan 6.2. Okey. Jadi dari segi hubungan pula antara kadar reputan dengan sela masa ya. Lebih panjang sela masa ya, bertambah sela masa, maka kadar reputan adalah rendah, lebih rendah sebab dia berkadar songsam ya. Kalau separuh hayat dengan kadar reputan radioaktif lebih panjang separuh hayat ya, maka kadar reputan dia jadi lebih rendah. Okey. Okey, soalan D, argon 39 mereput kepada kalium dengan memancarkan satu zarah beta. Okey, 1, tuliskan persamaan nuklear untuk memaparkan reputan beta bagi argon 39 ya. Jadi kita dah tahu argon ni dia reput dan dipancarkan zarah beta. Kamu kena tahulah simbol zarah beta tu apa ya. So kita dapat argon 39 mereput ni dia menjadi kalium 39. Dan kalau kamu tengok nombor proton dia bertambah 1 disebabkan dia melepaskan
ataupun memancarkan sinar beta. Sinar beta simbol dia elektron kosong negatif 1 seperti gambar rajah ni lah. Okey, boleh sebab mengapa rebutan argon 39 berlaku? Sebab nukleus atom yang tak stabil menjadi lebih stabil. Sebab dia tak stabil So bila dia mereput dia akan menjadi lebih stabil. 7. Rajah 7.1 menunjukkan buaian Newton daripada 5 biji bola yang serupa. Tergantung dalam satu baris pada kerangka kayu yang menggunakan dawai. Apabila pada hujung kiri tarik seperti tunjukkan rajah 7.2 dan dijatuhkan, bola berada di hujung satu lagi akan diketupkan jauh daripada bola-bola yang lain dengan laju yang sama seperti yang yang ditunjukkan rajah 7.3 Okey, namakan prinsip yang terlibat yang membuatkan bola pada hujung satu lagi tertolak menjauhi bola yang lain. Ini adalah prinsip kepada momentum. Diterangkan dalam konteks momentum dan tenaga mengapa bola pada hujung yang bertentangan tertolak menjauhi bola yang lain. Okey, ini jawapan dia Apabila bola yang berada di hujung ditarik dan dibiarkan berayun, bola akan menghentam bola kedua yang berada dalam keadaan rehat dan berhenti serta-merta. Okey, kedua, momentum bola menjadi sifar apabila had lajunya sifar, dan prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum pelanggaran di antara dua objek adalah sama dengan sebelum dan selepas pelanggaran. Dan yang keempat, momentum dan tenaga daripada bola pertama dipindahkan ke bola kedua dan kepada bola-bola yang seterusnya. So kita hanya nak 3 saja markah kita bagi untuk keseluruhan penerangan ni lah Mana kita nak 3 poin sebenarnya Tapi lebih pun tak apa, tak ada masalah. Okey, C, rajah 7.4 menunjukkan 3 reka bentuk buaian Newton P, Q dan R dengan spesifikasi yang berbeza. Kamu boleh tengoklah nama buaian dia dan berbola apa yang diguna. Anda dikenaki menentukan reka bentuk yang paling sesuai yang digunakan untuk menghasilkan ayunan bola pada setiap hujung lebih tinggi dan lebih laju. Kaji aspek yang ada Maka jenis bahan digunakan untuk membuat bola, kita pilih apa? Kita pilih keluli lah Sebab apa? Keluli ni dia kuat maka dia akan memendekkan masa pelanggaran. Maka kita dapat daya poin tinggi dan momentum yang tinggi. Okey, bawah 2. Bilangan tali digunakan untuk menggantungkan berbola. Okey, kita gunakan 2 tali lah berbandingkan 1 untuk menggantungkan bola. Sebab memastikan bola bergerak dalam satu arah sahaja. So berdasarkan jawapan, tentukan reka bentuk sesuai, itu adalah reka bentuk P. Okey, soalan 8. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara daya yang bertindak ke atas spring dengan pemanjangan spring itu. Panjang asas spring ialah 10 cm dan pemalar dia ialah 0.2 Newton per centimeter. Apakah masuk kekenyalan? Okey, kekenyalan ialah keupayaan satu jiring untuk kembali kepada saiz dan bentuk asalnya apabila daya dikenakan ke atas jiring itu dialihkan. Itu masuk kekenyalan lah. Okey, B. Jika jisim berjisim 500 gram diletakkan di hujung spring, hitungkan pemanjangan spring. Okey, cara kiranya kita gunakan F sama dengan KX. Okey. Kita letaklah nilai yang ada. Kita ada nilai jisim tadi 0.5 gram kilo ni sebenarnya kita ambil daripada 500 gram Kita bagi yang 1000 kita dapat 0.5 kilo. Kita tukar pada nilai berat dia dengan kali pencuitan graviti 9.81. Lepas tu kita masuk kat sini saja. Okey, kita ada nilai K 0.2. Maka kita carilah X dapat 24.5 cm. Okey, C, rajah 8.2 menunjukkan sebuah penimbang neraca spring. Anda dikenaki untuk mengubah suai penimbang neraca spring dalam rajah 8.2 supaya boleh digunakan sebagai penimbang industri yang menimbang lebih banyak beban. Jadi pengubahsuaian dia adalah seperti aspek berikut. Pertama, pemalar spring. Kita nak nilai pemalar spring macam mana? Kita nak yang besar sebab spring yang besar pemalar dia adalah keras ataupun mampatan spring dia kurang. Ciri khas untuk memudahkan bacaan, kita boleh letak skala kita pasang skala bacaan digital antaranya lah sebab bacaan dia lebih jitu.
Kaedah untuk memuat dan menurunkan barang dengan mudah, kita gunakan roda. Kita pasang roda ataupun penggolek sebab meningkatkan proses penimbangan. Okey, kita dah masuk bahagian B. Ya. Soalan esei yang kita boleh pilih, markah dia maksimum 20 sahaja. Okey, kita mula dengan salah satu soalan, itu nombor 9. Ada 9.1 menunjukkan dua pembesar suara disambungkan kepada satu penjana isyarat audio untuk menghasilkan dua set gelombang bunyi yang koheren. Penjana isyarat audio itu dihidupkan. Ya. Okay, apakah maksud sumber koheren? Sumber koheren ni kita tahu adalah sumber yang punya frekuensi yang sama dan beza fasa yang sama. Bila frekuensi sama, maksudnya panjang gelombang dia sama. Ya, jadi dua sumber ni sama frekuensi. Ya. Okey, dua pembesar suara itu dipisahkan dengan jarak 2 meter. Gelombang bunyi dihasilkan punya frekuensi 1200 Hz dan laju 300 meter per saat. Okey, hitungkan panjang gelombang bagi gelombang bunyi. Okey, kita boleh kira menggunakan maklumat yang ada. Maka kita keluarkan nilai. Kita ada F 1200 Hz, kita ada V 300 meter per saat. Kita cari panjang gelombang dia dulu, lambda. Kita gunakan formula V sama F lambda. Masukkan nilai, maka lambda dia 0.25 meter. Okey, hasil kiraan ni dan juga maklumat yang ada, kita ada nilai A 2 meter, D 5 meter. Okey, F dengan V ni kita dah kira lah, ya, 1200 Hz, frekuensi, laju 300 meter per saat dan lambda yang kita kira tadi lah 0.25 meter. Maka X tu berapa? Ini soalan nombor 2 lah, ya. Jarak di antara bunyi kuat yang berturutan. Maka kita gunakan formula interference, lambda AX per D. Kita nak X, kita tarik X kat luar, maka jadilah lambda D per A. Ya. Maka kita masukkan nilai lambda yang ada, 0.25. Okey. Kita ada nilai D, ya, 5 meter. Kita ada nilai A 2 meter. Maka kita buat operasi, dapatlah 0.625 meter. C, menggunakan konsep interference gelombang dan konsep fizik yang sesuai. Terangkan bagaimana jarak antara bunyi kuat yang berturutan berkurang jika eksperimen ini dijalankan pada waktu malam. Okay, ini 4 markah ni soalan penerangan. Ya. Pertama, pada waktu malam kita tahu suhu udara berkurangan. Ya. Yang kedua, ketepatan udara meningkat. Ya. Dan yang ketiga, panjang gelombang dia berkurang ataupun had laju dia berkurang. Okay, dan kita tahu dia berkadar langsung. Ya. X ni berkadar langsung dengan panjang gelombang. Okey, D rajah 9.2 menunjukkan satu rangkaian tanpa wayar di sebuah pejabat. Terangkan kesesuaian setiap ciri pada penghala tanpa wayar dan gelombang yang dipancarkan. Tentukan penghala tanpa wayar yang sesuai untuk menghantar isyarat dengan paling berkesan. Berikan sebab untuk pilihan anda. Okay, yang ni agak mudah lah sebab dia dah ada dalam jadual. So, maklumat dalam jadual ni kamu kena guna sepenuhnya. Okay, dia ada 4 ciri iaitu jenis gelombang, frekuensi, bilangan antena dan kedudukan. Yang ni kamu akan pilih dan berikan sebab dia. Dan PQR ni adalah pilihan untuk penghala yang jawapan dia adalah yang terakhir sekali. Ya. Jadi yang dalam jadual ni sebenarnya dah senang sebab dah ada panduan. Okay, yang pertama, kita gunakan gelombang radio. Ya, kita gunakan gelombang apa? Kita pilih gelombang radio. Kenapa kita pilih gelombang radio? Sebab tenaga dia tinggi, senang diberlakukan ataupun amplitude tinggi. Ini markah penerangan lah. Okey, markah yang ketiga kita pilih frekuensi tinggi sebab tenaga dia tinggi atau dia bergerak jauh. Okey, yang kelima, bilangan antena penghala banyak. Maka reason dia ataupun sebab dia boleh hantar isyarat kuat ataupun tenaga gelombang maksima diterima ataupun isyarat yang dihantar adalah cepat. Okey, markah ketujuh, ciri yang keempat, kedudukan penghala adalah tinggi ataupun pada dinding yang kedudukan dia tinggi. Okey, sebab dia kurang halangan atau isyarat kuat ataupun liputan luas. Okey, terakhir sekali barulah kita pilih Q yang dipilih. Kerana ini markah ke-10 menggunakan gelombang radio, frekuensinya tinggi, bilangan antena penghala banyak dan kedudukan penghala adalah tinggi. Okay, 10 markah lengkap kat sini. Ya. Pastikan kamu jawab dalam jadual lah. Ya. Bahagian ciri, ada
4 ciri termasuk pilih jadi 5 lah. Dan 4 sebab, dan yang 10 ni dia ulang balik ciri tersebut. Ya. Total semua 10 markah. Okey, soalan yang kedua, pilihan yang kedua ialah 10. Rajah 10.1 menunjukkan sebiji bateri. Kita boleh nampak nilai dia 1.5 volt kat situ tertera ya, nilai voltan dia. Namakan kuantiti fizik yang dibulatkan pada bateri dalam rajah 10.1. Dan tentu itu adalah nilai daya gerak elektrik iaitu DGE ya. Dengan bantuan gambar rajah litar dan graf, terangkan bagaimana rintangan dalam suatu bateri ditentukan. So ini adalah gambar rajah bagi litar lah ya, di mana bateri ni disambungkan secara selari dengan voltmeter. Okey, ini khas untuk eksperimen DGE lah. Perbezaan dia voltmeter ni sama pada bateri ya, yang lain sama saja. Okey, kita akan dapati graf V melawan I ni ya, nilai ataupun graf garisan dia adalah semakin berkurang ya. Di sini kita tahu dia berkurang secara linear ya. Jadi penerangannya, semua radan disambungkan dengan betul. Ini untuk gambar rajah litar. Okey. Semua radah adalah betul ya, ada voltmeter ya, iaitu nilai voltan yang dikira. A ni untuk arus ya. Dan ini adalah rostat. Okey, ini sambungan dia. Okey. 3, maka ketiga adalah lakaran graf. Okey, graf dia adalah graf songsang ya, itu berkurang secara linear ni. Dan rintangan dalam diperolehi pada nilai kecurangan graf. Okey, bila kamu kira kecurangan V ni melawan I, kamu akan dapati nilai kecurangan dia adalah nilai rintangan dalam, di mana nilai dia adalah negatif ya. Dan pintasan yang ada ni adalah pintasan pada paksi Y, itu adalah nilai DGE. Jadi nilai markah-markah dia lah ya, melibatkan gambar dan juga graf. Okey, C di atas 10.1 menunjukkan 4 elemen pemanas F, G dan H dan J dengan spesifikasi yang berbeza. 3 panel pemanas serupa diperlukan untuk dipasang pada 3 sisi satu pengering elektrik. Kita ada diameter dawai, jenis panel, susunan panel dan takat lebur dia punya ciri ya. Anda dikenaki menentukan unsur pemanas yang paling sesuai yang boleh menghasilkan haba paling banyak dalam masa yang singkat. Terangkan kesesuaian setiap aspek dan terus tentukan unsur pemanas yang paling sesuai. Okey, jadi yang pertama ya, kamu kena buat jadual dahulu ya, yang bahagian ciri laju pertama, yang bahagian penerangan adalah laju kedua ya. So yang pertama kita pilih diameter dawai yang nipis. Kenapa? Sebab rintangan rintangannya adalah tinggi ya. Tak terima kalau kamu tulis haba yang banyak ataupun cepat panas ya. Okey, yang ketiga dawai bergelung. Kita pilih dawai bergelung sebab rintangan dia adalah tinggi ya. Okey, dia tak terima kalau kamu tulis haba banyak ataupun cepat panas ya. Okey, yang ketiga ciri dia ialah litar selari yang kita pilih sebab jika satu panel tak berfungsi, maka panel lain masih berfungsi. Ini markah yang ke-6 ya, sebab yang ketiga ya. Okey, markah ciri yang keempat dan markah yang ke-7. Takat lebur dia tinggi. Kenapa? Sebab tidak mudah lebur ya. Dan akhir sekali kita pilihlah G dipilih. Okey, ulang balik ciri dia. Kerana diameter dawai nipis, dawai bergelung, litar selari digunakan dan takat lebur dia adalah tinggi. Okey, D rajah 10.2 menunjukkan sebuah mentor elektrik berlabel 40 watt 240 volt. Apakah yang dimaksudkan dengan label ini ya? Okey, senang saja. Apa dia bagi yang tu kita jawab. Okey, apabila voltan ialah 240 volt, kita bekalkan 40 joule tenaga dihasilkan dalam masa 1 saat. Ataupun kamu nak jawab, apabila voltan ialah 240 dikenakan, maka kita dapat kuasa 40 watt yang dihasilkan. Okey, mana-mana satu boleh jawab lah. Okey, kenapa kita sebut 40 joule tenaga dalam 1 saat? Itu adalah maksud kuasa. Kuasa ialah tenaga dibagi dengan masa. Unit dia adalah joule per saat. Joule per saat tu adalah untuk unit ya, bagi kuasa selain pada watt lah. Okay, hitungkan arus yang mengalir dalam filamen mentor itu. Okay, gunakan formula yang melibatkan nilai P sama VI ya. So P adalah 40 watt, V 240 berdasarkan label dia. So kita nak I, kita masuk saja P sama VI, dapatlah 0.167 ampere.
Hitungkan rintangan filamen untuk soalan yang ketiga. Okay, kita gunakan formula P sama dengan V kuasa 2 per R. Okay, so kita masukkan nilai V 240 kuasa 2. Okay, kita dah dapat nilai P 40, maka R 1440 ohm. Cara lain untuk kita mengira nilai rintangan, kita boleh juga menggunakan formula hukum ohm. Seperti ini, V sama IR. Kita nak cari R, V per I. Bagi sajalah V dengan I. Maka dapatlah 1437.1 ohm. Okay, lebih kuranglah dengan 1440 ohm tadi. Okey, seterusnya bahagian C, bahagian terakhir 20 markah wajib jawab. Itu soalan nombor 11. Rajah 11.1 dan rajah 11.2 menunjukkan wayar yang digerakkan ke bawah dengan pantas antara dua magnet Manado yang sama jenis dengan kutub bertentangan antara satu sama lain. Wayar disambungkan kepada galvanometer. Okey, boleh tengok sedikitlah beza dua gambar ni. Yang ni menggunakan wayar yang sedikit, yang ni menggunakan banyak wayar. Yang lain nampak samalah. Hasilnya G untuk 11.2 dia lebih besar lah, dia punya pesongan jarum tu berbanding 11.1. Okey, yang pertama, apakah dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet? Okey, itu adalah penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan satu medan magnet. Maknanya mesti ada gerakan bahawa berlaku pemotongan flux dan arus aruhan. Penghasilan DGE aruhan apabila konduktor berada dalam medan magnet yang berubah-ubah. Ini pun boleh juga cara nak jawab istilah ni. Okey, 2. Perhatikan rajah 11.1 dan rajah 11.2. Bandingkan bilangan wayar dan saiz pesongan jarum galvanometer. Hubungkaitkan saiz pesongan jarum galvanometer dengan bilangan wayar untuk mendidaksikan hubungan antara magnetik arus yang teraruh dengan kadar flux magnet yang dipotong. Namakan hukum fizik terlibat. So, ini berdasarkan maklumat soalan tadilah yang rajah diberi. So, kamu jawab apa yang dia tanya sebanyak 5 poin bagi 5 markah. Okey, yang pertama, bilangan wayar dan rajah 11.2 dah tentulah lebih banyak berbanding 11.1 lah. Okey, yang kedua, saiz pesongan jarum galvanometer dalam rajah 11.2 lebih besar daripada 11.1. Bilangan wayar, hubungan dia apabila bilangan wayar banyak, saiz pesongan juga adalah lebih besar. Okay, yang seterusnya yang keempat, kadar flux magnet dipotong tinggi, maka magnetik arus teraruh juga tinggi. Yang ini adalah hukum Faraday. Okey, B rajah 11.3 menunjukkan transformer ringkas. Kita nampak sini input dia 240 volt. Okey, lilitan dia lebih banyak berbanding dengan gergelung sekunder yang menghasilkan ataupun perlu menggunakan nilai voltan 6 volt sahaja. Kita namakan jenis transformer ini, kalau nampak nilai voltan semakin kurang, itu adalah transformer injak turun. Okey, 2, terangkan bagaimana voltan output terhasil. Voltan output daripada transformer yang dilakukan. 3 markah. So, yang pertama, medan magnet dihasilkan pada gergelung primer. Yang kedua, medan magnet dipotong pada gergelung sekunder. Yang ketiga, DGE aruhan ataupun aruh-aruhan terhasil. Okey. Yang ini maklumat ataupun penerangan bagaimana kita dapat melihat ataupun bacaan voltan output daripada prinsip kerja transformer sebenarnya. C rajah 11.4 menunjukkan keratan rentas sebuah dinamo basikal. Output dinamo itu disambungkan kepada lampu basikal. Anda dikenaki untuk mengubah suai dinamo dalam rajah 11.4 supaya kecerahan mentol bertambah. Nyata dan terangkan pengubah suai menggunakan konsep fizik yang sesuai. Jawapan anda mestilah mengandungi jenis wayar, ketebalan wayar, bilangan lilitan gergelung, jenis teras dililit gergelung dan kekuatan magnet yang digunakan. So, maklumat dibagi ni kamu boleh gunalah sebagai panduan untuk jawab soalan mengkonsepsi dekat bahagian C ni 10 markah Okey, yang pertama kita gunakan wayar kuprum ataupun aluminium Kenapa? Sebab rintangan dia rendah. Okey, kita gunakan wayar yang tebal sebab rintangan dia rendah atau magnetik arus aruhan dia bertambah. Okey, yang ketiga kita ambil ciri bilangan lilitan yang banyak
Sebab banyak flux magnet yang akan dipotong ataupun medan magnet yang banyak kita boleh hasilkan ataupun magnetik arus aruhan bertambah. Okey, ciri yang keempat kita pilih teras besi lembut, markah yang ketujuh, dan kita dapat markah lagi apabila menjawab sebab dia mudah dimagnet dan dinyah magnet. Okey, yang terakhir kekuatan magnet adalah tinggi ataupun kita guna magnet yang kuat sebab banyak flux magnet yang dipotong ataupun medan magnet yang banyak ataupun magnetik arus aruhan yang bertambah. Okey. Ini adalah ciri-ciri dan penerangan bagi konsep tersebut ya. Okey, itu sahaja pada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap penerangan dalam soalan kertas 2 ini dapat membantu anak-anak pelajar untuk lebih bersedia untuk menduduki peperiksaan SPM yang tak lama lagi. InsyaAllah kalau kamu terus istiqamah berusaha, kejayaan pasti menjadi milik anda. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.